Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berkata Majlis Keselamatan Kebangsaan akan memutuskan sama ada untuk melanjutkan lagi selama 2 minggu Perintah Melarang Pergerakan atau Movement Control Order MCO ketika ini berkuat kuasa selama 14 hari. Katanya majlis akan bersidang pada 30 hari bulan Mac ini dan menilai perkembangan yang dibuat selama 2 minggu ketika ini atau akan melanjutkan lagi selama 1 atau 2 minggu lagi yang dijangka akan bermula pada 31 hari bulan Mac ini. Perintah MCO yang ada sekarang akan berakhir pada 31 hari bulan Mac dan kepatuhan orang ramai terhadap perintah tersebut nampaknya membuahkan hasil walaupun masih ada yang terus tidak mengindahkan perintah tersebut. Malaysia mencatat 3 lagi kematian akibat COVID-19 pada petang 21 hari bulan lalu dengan 212 kes positif yang baru yang menjumlahkan sebanyak 1,518 kes jangkitan sementara 159 orang dilaporkan sembuh daripadanya. Menteri Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah kematian 14 orang dan yang terbaru berlaku di Johor, Kuching dan Miri. Di Thailand, Governor Bangkok mengumumkan 7 langkah yang akan dikenakan kepada penduduk Bandaraya Bangkok dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 iaitu dengan mengenalkan langkah perintah berkurung yang longgar iaitu partial lockdown mulai hari Sabtu ini. Dalam satu video yang dimuat naik dalam laman Facebook beliau, Governor Aswin Kwan Muang menyuruh penduduk Bangkok untuk menuruti arahan pihak pengawalan penyakit berikutan beratus-ratus kes baharu dilaporkan berlaku di ibu negara Thailand itu. Langkah-langkah tersebut ialah setiap orang tidak boleh keluar dari Bangkok. Mereka harus diam di rumah, melakukan pergerakan sosial, berjumpa doktor jika pernah berada di tempat yang sah telah dijangkiti, mengelakkan berada di tempat ramai, membatalkan perhimpunan awam dan mengasingkan diri kalau berada di tempat yang ramai. Juga di Thailand, 2 orang ditangkap di kawasan sempadan apabila cuba menyeludup lebih dari 65,000 keping topeng mulut yang dibuat di Kemboja dan Vietnam. Anggota polis di wilayah Sa Kaeo telah berjaya memintas percubaan melalui satu sekatan di daerah Kok Song ketika 2 tersangka membawa barang yang terkawal dengan sebuah truk pickup. Penyeludup tersebut memberitahu pihak polis yang mereka telah diupah untuk membawa 26 kotak topeng mulut ke pasar Rong Klue yang terletak dekat sempadan. Kedua-dua penyeludup berkenaan bakal menghadapi tuduhan penyeludupan barang terkawal dan tuduhan cuba mengelak membayar cukai. Di tengah-tengah berlakunya penularan wabak COVID-19 ketika ini, kerajaan Thailand mengumumkan bahawa topeng mulut adalah tersenarai dalam barang terkawal yang memerlukan para individu, pedagang atau penjual untuk mengisytiharkan syarikat pembekal topeng yang mereka pasarkan mengikut Akta Harga Barang dan Perkhidmatan yang baharu. Seperti yang telah dijadualkan, sepasukan pakar perubatan dari China tiba di Kemboja dengan sebuah pesawat khas dalam usaha membantu negara itu menangani ancaman COVID-19 dan juga berkongsi pengalaman dalam merawat pesakit wabak berkenaan. Para doktor China tersebut datang dari wilayah Guangxi dan dijangka akan berada di Kemboja selama 2 minggu. Berpuluh-puluh orang mengibarkan bendera kedua-dua negara menyambut ketibaan mereka di lapangan terbang antarabangsa Phnom Penh. Mereka juga membawa bersama beberapa alat dan kelengkapan perubatan. Menjelang 23 hari bulan Mac lalu, Kemboja telah mencatat 86 kes COVID-19 iaitu 21 orang wanita dan 65 lelaki. Dari jumlah itu, 35 orang adalah rakyat Kemboja, manakala 51 yang lain warga asing dan 2 orang telah disahkan pulih dari penyakit berkenaan.
Presiden Indonesia Joko Widodo Isnin lalu telah merasmikan sebuah hospital kecemasan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bagi menangani kes wabak COVID-19 yang semakin bertambah. Rumah sakit ini boleh menampung 24,000 pesakit, namun buat masa ini ia hanya boleh menjalankan rawatan kepada 3,000 pesakit. Pemimpin Indonesia itu mengumumkan bahawa kompleks tersebut mempunyai 10 minara dan 4 daripadanya sudah boleh digunakan. Bangunan tersebut didirikan untuk menempatkan atlet Sukan Asia tahun 2018 yang lalu. Sejauh ini, kerajaan telah memilih 130 buah hospital untuk menangani pesakit virus corona di seluruh Indonesia sebagai tambahan kepada hospital swasta dan kemudahan-kemudahan hospital polis dan tentera. Kerajaan juga mendirikan sebuah hospital bagi menempatkan kes-kes COVID-19 yang terdapat di Pulau-Pulau Gelang dan Sebaru yang dijangka siap Sabtu ini. Indonesia mencatat 514 kes virus corona pada 23 Mac lalu dan dengan 48 kematian, sementara 29 orang daripadanya telah sembuh. Lebih separuh dari kes adalah pesakit di Jakarta. Pembelajaran melalui online telah dilaksanakan di kebanyakan universiti di Vietnam sebagai sesuatu yang mandatori kerana pelajarnya tidak dapat hadir ke kelas-kelas kerana penularan wabak COVID-19. Keadaan ini telah menunjukkan kesan positif dalam memastikan kurikulum dijalankan mengikut jadual. Buat lebih seminggu, Tau dan rakannya tidak pergi ke dewan-dewan kuliah tetapi mengikuti perkembangan pembelajaran dan kuliah mereka secara online melalui e-learning page. Kuliah-kuliah boleh diakses melalui PDF dan secara video. Apabila kurang fahaman, mereka hanya perlu mengulangi siaran tersebut buat beberapa kali. Apabila kurang faham juga, mereka akan bertanya terus kepada pensyarah dan mendapatkan jawapan secara langsung melalui online juga. Perangkaan dari Universiti Loh Hong mencatatkan bahawa pada satu-satu masa sehingga lebih dari 2,000 pelajar universiti mengikuti pembelajaran melalui e-learning page. Jumlah ini merupakan 30% dari jumlah pelajar di universiti berkenaan. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran online, studio filem visual juga digunakan oleh para pensyarah dan video syarahan ini harus antara 5 hingga ke 10 minit bagi memastikan pelajar mendapat penumpuan penuh. Keadaan ini juga bergantung penuh kepada kaedah yang digunakan oleh pensyarah. Bagi kebanyakan pelajar di Loh Hong University, pengalaman dalam pembelajaran online mendapat sambutan baik kerana mereka sudah lama terdedah kepada penggunaan kelengkapan high-tech yang memberikan mereka keyakinan dan pengalaman yang bertambah menerusi masa yang mereka berikan kepada dunia alam maya. Tahun ini, pada 22 hari bulan Mac lalu, merupakan ulang tahun ke-65 pembentukan Parti Revolusi Rakyat Lao dan hubungan istimewa antara Laos dan Vietnam yang telah dijalin oleh para pemimpin kanan yang terdahulu telah menghasilkan hubungan dalam berbagai bidang, termasuk penggunaan beberapa jalan dan laluan perang yang menjadi lambang perpaduan kukuh antara Laos dan Vietnam. Laluan Truong Son Trail dibina di sepanjang sempadan Laos dengan Vietnam dan dalam tahun 60-an
atas cadangan Vietnam, Parti Revolusi Rakyat Laos bersetuju untuk menggunakan laluan tersebut. Tentera Amerika cuba memusnahkan laluan itu buat beberapa kali, namun gagal. Mereka juga menyekat laluan sempadan di 17 paralel yang membagikan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Jadinya Vietnam dibenarkan menggunakan laluan Truong Son Trail untuk mengangkut senjata dan bantuan ke selatan Vietnam dalam usaha Vietnam untuk menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pertalian rapat sejak era peperangan hingga sekarang, perhubungan antara Laos dan Vietnam terus kokoh dan ketika ini lebih banyak lagi jalan dibina di kedua-dua negara tersebut bagi pemajuan perdagangan antara kedua-dua buah negara. Vietnam membenarkan Laos untuk membuat pelaburan dalam projek pelaburan Vong Ang dan langkah ini memberikan Laos kemudahan perdagangan maritim dengan negara serantau dan antara lain. Sebelum ini, Laos bergantung kepada pelabuhan Klong Toei di Thailand yang letaknya terlalu jauh dari Laos. Pelabuhan Vong Ang pula dapat memendekkan jarak dan masa dalam pengangkutan barang dari Laos ke negara-negara lain seperti Australia, Jepun, Korea dan projek kerjasama antara Vietnam dan Laos yang telah banyak membantu memajukan ekonomi Laos. Syarikat Kereta Api Laos China memerlukan antara 600 hingga 700 pekerja warga Laos untuk bertugas dalam syarikat berkenaan. Bagaimanapun, buat peringkat pertama tahun ini, mereka mahukan seramai 300 orang untuk dipilih menjalani latihan di China sebagai persediaan bagi mengelolakan kereta api Laos China yang akan beroperasi pada hujung tahun 2021. Satu mesyuarat diadakan di Vientiane baru-baru ini untuk bakal pekerja yang akan menjadi pemandu, juruteknik jentera dan petugas pemeliharaan am yang akan berkhidmat dalam kereta api penumpang atau kereta api barang. Calon pekerja mestilah boleh bercakap dalam bahasa Cina yang asas dan mempunyai kelulusan sarjana atau lebih tinggi. Pemilihan bakal pekerja dan latihan mereka akan diadakan dalam 3 peringkat dan pemilihan mereka akan melalui proses peperiksaan, temuduga dan juga penilaian terhadap latar belakang calon. Kumpulan pertama 300 calon akan menjalani latihan di Kunming di wilayah Yunnan dalam bulan Jun depan dan latihan akan berjalan selama antara 13 hingga 18 bulan. Bagi memastikan bekalan tenaga kerja yang terlatih untuk mengendalikan perkhidmatan kereta api tersebut bagi jangka panjang, kerajaan bercadang membina sebuah makmal teknikal vocational dengan bantuan kerajaan China. Secara keseluruhan dalam masa jangka panjang, perkhidmatan kereta api berkenaan akan berikan pekerjaan kepada 32,000 orang rakyat Laos. Kerajaan Laos berharap kereta api tersebut akan membantu mengubah kedudukan Laos yang tidak mempunyai kemudahan pelabuhan kerana dikelilingi negara jiran dan mempunyai perhubungan kereta api yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Perhubungan kereta api akan membantu menurunkan kos pengangkutan dan membolehkan mereka lebih berdaya saing kerana pertumbuhan negara tersebut terbatas kerana kos pengangkutan yang tinggi sebelum ini. และอุปกรณ์ในโครงการรับประกันอุปกรณ์ต่างๆถูกนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพิ่มทวีการก่อสร้างปลอดภัยการกวดกาประจำวัน Kerajaan Jepun membekalkan 3 stesen radar kaji cuaca kepada Myanmar melalui bantuan yang diselenggarakan oleh Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun JICA. Stesen radar setinggi 18 tingkat di kawasan Kabaev memberikan ramalan yang bukan sahaja tepat tetapi dengan maklumat lebih terperinci mengenai cuaca kepada orang ramai. Perkhidmatan ini sudah beroperasi kira-kira 4 tahun lalu. Melalui bantuan ini, Jepun juga menjalankan latihan kepada kaki tangan tempatan dengan mendatangkan jurutera mereka dalam bidang tersebut. Dengan adanya stesen radar kaji cuaca ini, Jabatan Kaji Cuaca Myanmar dapat mengeluarkan maklumat cuaca yang kemaskini kepada orang ramai yang membolehkan orang ramai mengambil langkah yang berpatutan dan dapat mengurangkan kesan buruk dari sebarang kejadian malapetaka alam. Melalui perkhidmatan ini, orang ramai juga mulai peka mengenai malapetaka alam yang akan berlaku.
Dalam kejadian-kejadian seperti ribut, banjir atau gempa bumi, Jabatan Kaji Cuaca akan memberikan amaran awal melalui Facebook dan orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai ramalan cuaca yang dikemas kini sebanyak 5 atau 6 kali setiap hari. Stesen-stesen rada kaji cuaca di Myanmar juga membolehkan orang ramai menerima ramalan yang lebih tepat berbanding sebelum ini kerana ketiga-tiga stesen rada juga bertukar-tukar maklumat di kalangan mereka sebelum menyebarkannya kepada penduduk awam. Kebimbangan mengenai penularan wabak COVID-19 yang diketahui melalui virus yang disebarkan dari binatang liar kepada manusia, makanya kerajaan Vietnam berusaha keras untuk menyekat perdagangan hidupan liar dengan memperkenalkan penguatkuasaan undang-undang yang lebih keras. Sejak beberapa tahun, Vietnam sudah melakukan banyak usaha untuk menangani pemerdagangan dan pemilikan hidupan liar yang sebenarnya menyalahi di segi undang-undang. Melalui undang-undang yang ada, mereka yang didapati bersalah memperdagangkan hidupan liar akan menerima hukuman penjara sehingga 15 tahun dan didenda dengan berat sehingga $645,000 Amerika. Dalam kaitan ini, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc meminta Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar untuk mengeluarkan arahan mengharamkan pemerdagangan dan juga memakan binatang hidupan liar. Dengan arahan Perdana Menteri itu, pihak berkuasa pengurusan perlindungan spesies terancam Vietnam, CITES, akan berusaha membenteras pasaran gelap dan penjualan terbuka hidupan liar. Dalam 2 bulan pertama tahun ini, sebanyak 16 pemerdagangan hidupan liar telah dapat dipatahkan. Pembenterasan juga melibatkan pusat-pusat pemeliharaan binatang liar yang sah yang akan dikenakan denda jika tidak menjaga kawasan pemeliharaan mereka dengan bersih. Pegawai penguatkuasa perlu bertindak setapak ke hadapan dan lebih proaktif dalam memantau punca datangnya binatang-binatang yang diternak dan memastikan mereka mengekalkan kebersihan tempat-tempat pemeliharaan mereka. Menurut data Persatuan Pemeliharaan Hidupan Liar, sepanjang tahun 2019, Vietnam telah meminta 153 kes pemerdagangan haram binatang hidupan liar dan lebih dari 107,000 ekor binatang liar telah dirampas, termasuk monyet, kura-kura dan tenggiling. Terletak di tebing sungai Don Nai, pinggir bandaraya Bien Hoa, terletak sebuah kampung tembikar, iaitu salah satu perusahaan kraftangan yang tertua dengan sejarah lebih dari 3 kurun. Produk siramik yang dihasilkan di perusahaan ini diperbuat dari tanah liat yang terdapat di kawasan sungai Dong Nai yang mempunyai mutu yang tinggi. Syarikat Pong Sun adalah salah sebuah syarikat terbesar yang dapat menghasilkan antara 50 hingga 100 biji tembikar sehari. Tembikar siramik yang dihasilkan di syarikat ini menjalani pemanasan sehingga 1,300 degree Celsius yang menjadikannya lebih tahan lama dan mempunyai pasaran antarabangsa seperti Eropah, Amerika Syarikat, Australia dan sehingga ke Afrika Selatan. Sementara itu, syarikat tembikar Tan Van juga menggunakan tanah liat dari sungai Dong Nai, tetapi ia akan dicampurkan dengan tanah liat bukit yang membentuk warna kehitaman dan anggun. Cara pembuatannya juga unik kerana kebanyakan tembikar di sini dibuat dengan tangan, bukan dengan bantuan alat mesin yang berpusing.